Suara saya dengar jelas tak? Jelas. Okay, good. Okay, good. So hari tu kita dah sampai sini kita dekat chapter 2. Okay, kita dah belajar mengenai malware. Okay, kita dah belajar pasal virus, worm and trojan. Kita dah we have looking at the difference between malware and virus and what is trojan horses. And then I have given you this short homework for you to figure out what is man in the middle attack, okay, OWASP. And then some of you already submitted your OWASP top 10 vulnerability, if I'm not mistaken, right? So it's good, it's good for you to go further to find out what are the latest threats and attack in cyber world. Okay, we continue with our chapter 2, okay, types of attack, okay, with denial of services attack. Okay, this is one of the common and simple form of attack. Meanwhile, because kenapa dikatakan simple? Because the attacker dia hanya menggunakan command line saja. Pada asasnya dia hanya menggunakan command line CMD kita yang kita dah belajar kat lab 1 tu. Okay, command line dengan hanya command line saja dia boleh buat DOS attack. So DOS attack ni apa? Okay, DOS attack ni kalau kita tengok, the purpose is to prevent legitimate access to your system or to your website, to your network. Okay, so dia macam ni. Let's say ini kita punya server. Dalam server kita ni ada website, website UiTM, for example. Okay, website UiTM. Attacker dia nak hack website ni agak sukar sebab kita dah secure kan, SQL injection semua tak ada masalah. Okay, clear? So last resort, apa yang hackers boleh buat ialah dengan melancarkan ataupun melakukan DOS attack, to perform a DOS attack. DOS attack bermaksud dia akan hantar, for example, kita ada seorang user, kita ada biasa kita buka website, kita buka website, kita request website tu, betul tak? Kita request website tu, and then website akan respond balik, server tu akan respond balik. So dua orang buka website, and then website tu server website tu akan respond balik. Okay, tapi apa yang berlaku ialah ada seorang kita panggil hackers atau bot master ni, dia buat tools seolah-olah ada 1000 orang access website, padahal dia seorang je ni. Tapi the launch DOS attack seolah-olah ada 1000 or 100,000 of user yang nak request server ni, website server ni. So server ni, dia akan busy responding to this attacker punya bot ataupun attacker punya request ni, dan menyebabkan kalau ada legitimate user, contoh saya dekat sini, Azizi nak buka website ni, kita dah tak boleh buka dah sebab website ni dia busy responding to this 100,000 request daripada attacker ni. Okay, clear kelas macam tu? Okay, normal website biasanya kita ada student request, lecture request kan, nak website. Tapi tiba-tiba satu hari ni ada seorang hackers ni, dia buat seolah-olah ada 100,000 student yang request, padahal dia seorang je menggunakan tools. Okay, so tu dikatakan denial of service. Kenapa denial of service? Menafikan servis ni. Sebab bila legitimate user nak buka website ni, dah tak boleh. Dia menafikan akses. Dia macam tu. Okay, itu yang dipanggil sebagai denial of services. Okay, alright. So DOS atau denial of services ni ada dua jenis. Okay, there are two types of DOS. The first one kita panggil DOS lah, normal DOS. Normal DOS ni di mana seorang attacker, dia seorang je, dia launch attack. Contoh ini website, Lazada ke kan, ini attacker. So dia buat tools and then dia attack seorang. Okay, kalau dia buat macam ni, dia punya tools tu tak berapa power, dia punya effect atau impact dia tak berapa nak mantap lah,
tak berapa nak gempak macam tu sebab satu server tu kalau dia ada firewall kat depan dia ataupun the server itself, the operating system in the server itself be able to identify if there is a DOS attack. Macam mana dia boleh identify DOS attack ialah bila di mana dia tengok ada banyak paket comes from one IP address and then paket tu bersize besar. Bila dia nampak macam ada banyak paket lah datang daripada satu IP address dan bersaiz besar. So dekat situ dia akan suspected, ini DOS attack. So dia drop the packet. Okay, clear? Alright. Tu cara server nak encounter. Kalau kita buat seorang-seorang je sini kan. Lone Ranger lah kononnya kan. Geek. Seorang-seorang je konon-konon nak downkan website Lazada. So tak boleh. So oleh itu hackers dia perlu lebih bijak di mana dia perlu buat tools ataupun botnet ataupun virus atau worm dalam bentuk Trojan horse lah di mana dalam Trojan horse tu dia embeddedkan sekali dengan DOS command and then dia sebarkan serata dunia. So bila mana orang terklik dia punya Trojan horse tu, lalu orang tu akan menjadi zombie ataupun bot. So itulah kita dah belajar kat lab tu, kita boleh tengok kan sama ada laptop kita ada connection dengan IP luar ataupun tidak. So untuk DDoS ni dia memerlukan multiple atau 100 ataupun 1000 of attacker. So maksudnya kalau saya attacker kat sini, tak adalah saya pergi hire student ke apa kan, tak. Saya buat Trojan horse ataupun saya buat botnet and then saya sebarkan serata dunia, siapa-siapa yang kena dia akan jadi zombie. So silently at the back, laptop zombie tu nanti dia akan jadi military ataupun jadi askar kepada attacker tu tadi untuk serang server tu. So DDoS dia boleh berlaku. Kalau kena DDoS, distributed DOS, server tu boleh jadi down lah sebab terlalu banyak request. So dia akan jadi botnet macam ni. So far so good class, denial of services. Okay sir. Alright, so apa perasaan, macam mana rasa kena DDoS ni sir? Bila mana you buka website tu jadi lembab, loading je. Lepas tu last sekali dia 404, cannot access. Pernah jumpa tak website macam tu? So kalau ada website yang loading lama je kan, so bermaksud dia most probably dia kena DDoS lah. Macam tu. There are types of DOS there are types of DOS yang ada, yang commonly ataupun in historically ada, iaitu kita ada SYN flood, kita ada Smurf attack, ping of death and distributed reflection, denial of services. So ni kena ingat sikit lah. What is SYN flood? SYN flood ni dia DOS yang kita belajar tadi, dia ialah konsep di mana bila mana kita hantar beribu-ribu paket pada server tu untuk downkan server. Ingat tak? Tu konsep dia. So daripada konsep tu, attacker dia buat pelbagai jenis DOS lah. Antaranya ialah SYN flood. Kenapa namanya SYN? SYN ni stand for synchronize. Flood tu banjir, banjiri. So kita nak floodkan synchronization punya connection. Protokol kat sini. So macam mana dia berlaku? Cuba baca ni. A form of DOS attack in which an attacker send a succession of SYN requests to a target system in an attempt to consume enough server resources to make the system unrespond to legitimate traffic, normal traffic. SYN flood ni dia berlaku by taking advantage of TCP handshake process. What is TCP handshake process? For your information, in every connection, kalau kita nak buat connection, kita nak hantar message, nak hantar email ataupun kita nak buat nak buka website, sebenarnya apa yang berlaku ialah ni handshake ni. Kita panggil three-way handshake. Three-way handshake three-way handshake. Apa itu three-way handshake? Three-way handshake ni kita boleh bayangkan seolah-olah kita nak masuk rumah orang, kita kena bagi salam. Macam tu, So contohnya ada akak ni kan, berambut toncit ni, dia nak akses website UiTM.
So sebelum dia access, actually dia akan hantar message kita tak nampak lah, tapi bila kita nak buka website tu sebenarnya paket tu travel terlalu laju. Dalam paket tu ada message dalam message tu dia ada SYN message tu dia punya data dan protokol dia synchronized message, di mana akak ni ataupun PC dia ni dia akan bagi salam kepada server. Hey server, Assalamualaikum, saya nak buat connection ni. Server akan respond, Waalaikumsalam. Okay, boleh, saya up. Lepas tu akak ni akan respond, okay, thank you very much. So bila dah dua-dua aware, okay, dua-dua aware, barulah connection akan berlaku dekat sini. Kita nak hantar gambar, nak download gambar, nak klik-klik itu semua. So dia akan berlaku kat sini. Okay, so tadi Assalamualaikum kan, tapi technically dia akan hantar apa kelas? SYN message, okay. And then server akan respond with SYN acknowledge message, okay. And then akak ni akan respond with acknowledge message. Bukan message message. Okay. Alright. So kat sini saya dah tulis lah. The client respond with act and then connection is established. Clear or not? So sebenarnya apa-apa yang you buat you nak buka website ke, ini yang berlaku. Kita panggil TCP handshake. Okay. Okay. Cuba tengok apa yang berlaku dekat SYN flood ni. Dekat SYN flood berlaku apabila ni attacker, okay, bila jadi attacker you kena pakai spek hitam tau. So you bagi salam, elok dah. Nampak macam elok je kan bagi salam kan. Okay, SYN, saya Assalamualaikum, saya nak buat connection. Oh, server akan respond, Waalaikumsalam. Okay, boleh, saya up kan. Lepas tu apa jadi? Si attacker ni dia tak respond with acknowledge. Bila tak respond with acknowledge, server akan tunggu connection tu, betul tak? Orang ni nak connect ke tak nak? Orang ni nak connect ke tak nak? Okay, you bayangkan kalau dia ada 1000 paket. Assalamualaikum, 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 Waalaikumsalam, tapi rupanya dia tak respond with acknowledge. So server busy waiting for this attacker punya acknowledge message, menyebabkan akak yang legitimate ni nak bagi salam, dia tak respond. So akak ni dapat tak website tu? Dia tak dapat nak buka website tu. Clear? Clear. Okay. Okay, so tu dia thing Ada juga in detail, kalau nak tengok in detail ada juga saya dapatkan gambar rajah daripada internet, dia macam ni. Tapi kalau you boleh imagine apa yang saya terangkan tadi ni pun dah okay. Okay. So SYN flood, how to defend against SYN flood? A properly configured firewall can prevent the SYN flood attack. Di mana dekat firewall, technically kita boleh set firewall kita untuk avoid daripada kena DDoS ni. Okay, antaranya the basic defensive technique. Contohnya kita ada microblock, SYN cookies, RST cookies, tag tweaking. Okay. Microblock ni, okay, saya tak nak terangkan, okay, saya tak nak tulis panjang, saya terangkan saja. In more details, you need to watch this YouTube ataupun please make your own study on this. Okay, dalam buku teks ada, dekat internet pun ada. Okay, microblock ni, dia macam ni, rather than you hantar, okay, rather than macam ni kan, Assalamualaikum, and then kalau orang yang hantar SYN message, rather than you hantar Waalaikumsalam, okay, with full message allocated to this man, kita jangan hantar Waalaikumsalam. Kita akan seolah-olah kita bagi setengah saja message. Contohnya salam. Kan? Kalau you hantar Waalaikumsalam, dia macam banyak message ataupun banyak space, allocated space yang you bagi dekat orang ni tau. Kan? So you akan rugi allocated space. Okay. So whether than Waalaikumsalam, you jawab Wassalam ataupun Waalai. Dia seolah-olah macam tu. Itu maksudnya microblock. Kita hantar half of the message saja. Okay. Kenapa half message? Kenapa nak allocated message? Okay, dia macam ni. Server ni, dia dalam satu masa, dia ada limitation tau. Limitation connection. Kita tengok kat sini. Ni. Limitation connection. Satu server, let's say dia boleh cater 5,000 connection saja.
Macam tu. Okay, 5,000 connection. Bila orang yang ke 5,001 nak masuk, dia dah tak boleh. Tu pasal kita tak, dalam microblog, kita cakap, kita jangan allocate terus satu connection, kita allocate half connection dekat orang ni. So, tu yang dimaksudkan dengan microblog. Okay? Right? See? So, sama juga dengan scene cookies and scene cookies dengan LST cookies. Scene cookies dengan LST cookies ni, caranya ialah, bila dia bagi salam, okay, bila dia bagi salam, server ni akan jawab waalaikumsalam tu. Okay, dia bukan hanya jawab waalaikumsalam tau. Dia akan jawab, kan, dia akan jawab waalaikumsalam and then dia tambah sikit. Waalaikumsalam. Awak ni attacker ke bukan? Okay, kalau bukan attacker, okay, ini hash password macam tu, hash password. Maksudnya dia bagi salam, dia tambah dengan password, hash code. Waalaikumsalam ABC 123 contohnya. Okay. Dia pun respon. Okay. Kalau orang tu connection tu legitimate, orang tu akan respon with okay, terima kasih ABC 123. Dia akan respon back with hash. Macam tu. Okay. So, itu cara server ni nak tahu dia ni legitimate user ke tidak. Okay, dia bagi salam dengan password. Okay, for me, that's a good idea lah, genius idea kan. So, bila mana dia tak respon dengan hash password tu, bermaksud dia ni attacker ke bukan kelas? Hello? Senyap ya? Are you there? Okay, clear tak dengan yang tadi? Clear. Okay, scene cookies tadi, maksudnya apa tadi Aisyah? Dia hantar waalaikumsalam along with the ada macam password dia. Password tambahan. Okay, that's good. So bila dia respon tu, dia respon act tu, dia kena respon with the password, betul tak? Kalau tak ada password bermaksud, okay, server tu tahulah dia ni attacker, so dia drop the packet. So next request ni dia tak nak layan. Clear? Okay. Alright, so sama juga dengan LST cookies. Okay. Rather than allocating full connection to the responding full connection to the attacker, okay, dia akan bagi sekali dengan hash code berserta dengan timing yang dia bagi tu, dia akan reducekan sikit. Okay, maksudnya dia akan bagi timing. Dia bagi timing contoh, okay, waalaikumsalam, okay, saya bagi 5 second, you tak respon, saya drop the packet, saya tak layan. Okay, dia macam tu. Okay, so dia lebih kurang macam tu. So scene cookies dengan LST cookies. Okay, dia jawab waalaikumsalam along with the password dan dia bagi time frame untuk attacker to respond back. Rather than dia tunggu je kan sampai kesudah, dia bagi timing. Okay, so tu dia teknik-teknik antara teknik-teknik untuk avoid daripada kena scene flood. Untuk stack tweaking ni maksudnya kita perlu edit registry setting kita dekat kita punya Windows, pergi kat registry setting and then kita perlu ada adjustment ataupun configuration kita kena buat. Okay, alright. Yang tu ada dekat dalam buku teks tapi itu tak digalakkan buatlah kalau kita tak bukan advanced user. Alright. Yang kedua, tadi scene flood attack. Okay, yang kedua is Smurf attack. Okay, apa itu Smurf attack? The attacker first send an ICMP echo request packet to the intermediary's IP broadcast address. The intermediary's network will receive this request packet and will send an ICMP echo reply packet back and cause the network congestion and outages. Apa maksudnya kat sini? Smurf attack ni, first thing first,
dia akan menggunakan IP spoofing. Contoh attacker ni dia nak attack target machine yang ini Ini attacker, ini target machine. Okay. Kalau dia nak downkan machine ni, contohnya ni laptop awak, ni laptop kawan awak. Kalau awak nak downkan laptop kawan awak, nak bagi dia hang, dengan awak seorang hantar DOS attack macam tu kan. DOS attack macam ni, most probably tak jadi tau, tak boleh jadi. Okay. So, apa yang awak kena buat, apa yang teknik buat ialah, dia ambil IP address target machine ni, dia letak dekat IP dia. Ini kita dah belajar kan, IP spoofing, kita panggil. Kita dah belajar kat lab 1, dynamic IP versus fixed IP. Okay, so kita ambil IP address dia, kita letak dekat sini. And then, apa kita buat ialah, kita buat DOS attack dekat banyak PC. Okay, contoh ni dalam lab ada 30 PC kan. So, kita buat DOS ke 30 PC ni. Okay, 30 PC ni. So, apa jadi ialah, PC ni, bila kita buat DOS ataupun kita buat ping request, mana-mana machine yang terima ping request ataupun ICMP echo request ni, dia akan respon tau. ICMP packets ni, dia seolah-olah Assalamualaikum. Of course, bila dah Assalamualaikum, kena jawab kan, betul tak? So, dia akan jawab kat sini machine ni yang 30 PC dekat lab ni akan respon back. Bila dia respon back, dia tak respon yang dekat attacker machine ni. Dia akan respon kepada target machine ni. Sebab dia nampak IP ni is belong to this one. Macam tu. Okay, clear? Okay, tu yang kita panggil sebagai Smurf attack. So, one thing yang kita kena tahu dalam DOS attack, as simple as kita hanya perlu hantar ping. Masa nak buat DOS tu, kita buat ping attack. Kalau tiap saya ada demo dekat lab 2, betul tak? Saya ada demo buat DOS attack menggunakan ping. So bila saya dah sebut juga, bila kita buat ping tu, kita menggunakan, kita menghantar paket ICMP, Internet Control Message Protocol. Dia macam tu, okay? So this is a very popular attack, utilize the ICMP packet to execute the attack, and yeah. So far so good on the Smurf attack? Good, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, and then next, denial of service attack, kita ada POD atau ping of that. Ping of that ni yang macam dekat lab tu yang saya buat demo tu sebenarnya. Menggunakan ping of that, kita setkan size dia besar rather than, ni contohnya. Okay, kalau kita buat ping Google, kita dah buat kan, ping google.com.my. Dia respond back. Okay, bila kita buat ping Google, ping lazada.com, apa yang kita buat? Actually kita we sending only 4 packets with 32 bytes each. Maksudnya kita hantar 4 packets with 1 packet size 32 bytes. Kalau kita nak buat ping of that ataupun kita nak buat DOS attack, kita akan hantar ping google.com.my, kita setkan dia punya size 64 byte, 64k bytes with waiting time dia kosong. Waiting time maksudnya macam tak perlulah nak tunggu orang tu respon baru kita hantar next punya packet. Dia akan hantar je packet tu with 0 second waiting time, minus T is unlimited packet. So kalau normally kita hantar 4 packets, kita letak minus T, dia akan jadi unlimited non-stop packets. So itu yang dimaksudkan dengan ping of that right. Ping of that ni actually sama je dengan apa yang kita cerita tadi, tapi dia punya cara tu adalah ciri-ciri dia ciri-cirinya macam ni, kita kena set size dia macam tu. Okay, alright. Ini you boleh try sendiri, okay. Macam ni you nak try sendiri, kalau rumah awak ada hotspot, awak connectkan 2 atau 3 PC dekat hotspot tu ataupun mobile phone, awak dapatkan IP address laptop yang kedua tu, and then awak buat ping macam ni ping IP address laptop kedua tadi tu minus L64 okay, minus W0 minus T. So buat je macam tu Kalau awak ada satu laptop and then awak ada 3 laptop attacker, then 3-3 tu awak boleh buat macam ni, and then awak akan lihat kepada dia punya processor ataupun dia punya RAM, you akan nampak processor dan RAM dia akan naik.
Macam tu naik sedikit sebab dia nak kena layan ping request daripada 3 PC ni. Okay, so tu dia ping of that. Ping of that methods dia ada dua. There are two methods in ping of that. Kita ada UDP flood dengan TCP flood. Okay, alright. UDP ni is a version to the POD that targets open ports. Okay, faster due to no acknowledgement required. Send packets to random port. If enough are sent, the target computer shut down. UDP flood ni dia apa beza UDP dengan TCP? TCP ni bila dia nak buat connection, dia perlukan three-way handshake. Tapi UDP flood ni, UDP bila dia nak buat connection, dia tak memerlukan step ketiga. Dia hanya perlukan 2 step saja. Sync dengan sync act. So ada attacker dia nampak benda ni lebih mudah, lebih mudah untuk mereka buat UDP flood. Okay, kat mana kita nampak UDP dan TCP ni? Kita akan nampak dekat lab Nmap session, Nmap session, di mana kita boleh tengok satu-satu server ni dia jenis connection yang ada dekat server tu. Server ni tengah buat TCP connection ke UDP connection. Kalau TCP connection, jenis TCP connection apa yang server tu tengah buat? Contohnya dia tengah buat FTP, dia tengah buat HTTP macam tu. Kalau dia tengah buat UDP connection, apa protokol yang dia pakai, apa port number yang server tu tengah pakai. So bila kita dah tahu port number tu, and then kita akan serang dia punya DOS attack menggunakan UDP flood terhadap port yang tengah open tadi tu. Okay, so it's okay, nanti port ni semua you tak nampak lagi, nanti dekat lab Nmap nanti you akan nampak lah. Tapi saya dah terangkan sedikit pasal port number. Port number ni bermaksud bila mana sesuatu application, contohnya you buka HTTP, email tu, semua tu ada pintu laluan dia tersendiri. Okay, port number dia tersendiri. Contoh kalau you buka website, port number dia 80 macam tu So saya dah terangkan. Okay, please revise back Okay, so untuk ping of that, how to mitigate or how to defend ping of that. Okay, kalau awak tanya, sir, macam mana saya nak avoid daripada PC saya ni kena DOS attack kan? Okay, senang saja. Make sure you pakai OS yang OS yang original dan sentiasa update. Macam semalam ke 2 hari lepas, OS kita Windows 10 ada updates kan? So buatlah updates. Okay, patch dan update. Okay, and then ada antivirus. Macam saya tadi cakap, antivirus, make sure updated antivirus tu, and then turn on kan firewall dia sekali. Dalam OS kita pun ada firewall, dan please turn on your firewall. So firewall dan kalau ada firewall tu dah boleh drop the packet ni, drop oversized packet. Okay, yang macam saya cakap tadi. Okay, OS automatically drop oversized packet. Bila dia nampak je ada orang hantar dia banyaknya paket, 1000 paket daripada satu IP ni, 10.73.20.50. Dia nampak je banyak paket beribu-ribu paket ada dekat dalam yang hantar kepada laptop dia ni, dia akan drop the packets. Okay, lastly, jenis-jenis DOS. Okay, kita ada Distributed Reflection Denial of Services. Okay, untuk Smurf, apa teknik Smurf tadi kelas? Apa teknik yang dia pakai? Anyone? Smurf attack. Dia pakai IP address orang. Dia pakai IP orang. Lagi, dia pakai IP spoofing, betul tak? Okay, so tengok kat sini, sama ke tak? Sama ke tak? Lebih kurang kan? Dia spoof IP orang tu, ni attacker, ni target tau. Dia ambil IP tu, dia spoof tu maksudnya ambil IP orang ni and then letak kat IP dia tau. Tapi kalau dalam Smurf attack, dia serang dekat PC tau. PC-PC yang ada dekat dalam lab tu. Tapi untuk Distributed Reflection Denial of Services, dia tak ping kepada PC, dia ping kepada router ataupun router ataupun modem. Kan dekat kalau you masuk UiTM kan kat tepi-tepi dinding tu banyak router kan. So first thing first, kita kena tahu apa IP address router tu, and then kita akan buat ping
kita ambil IP mangsa kita tu, kita letak kat mesin kita buat ping, kita akan buat DOS dekat router yang ada dekat UiTM tu, and then router ni dia akan respond kepada target mesin ni. Okay, so maksudnya kat sini dia menggunakan router lah sebagai dia punya mediator, dia punya zombie tu. Okay, so bear in mind dalam DDoS atau DOS dia perlukan banyak zombie kan, banyak bot kan. So bot apa yang kita nak pakai? Okay, so sebagai admin kita kena fikir macam tu lah. So sebagai admin kalau kita dapati, UiTM punya network congest kan, tu pasal sometimes dia orang restart the router, okay macam tu alright. For your info, sebenarnya dekat router ni pun ada firewall yang kita boleh masuk dalam router ni. Bukanlah buka router tu, kita access router tu melalui IP address. Router ni contohnya IP address dia 10.1.1.50. Kita masuk dekat router ni dan kita boleh turn on kan dia punya firewall. Dia ada firewall lah, kita panggil screening firewall dekat dalam router ni. So cara nak avoid daripada router ni dijadikan zombie ialah by configuring the router lah. Configure router to not forward broadcast packet. Okay, maksudnya kalau ada jangan broadcast packet yang unknown packets. Macam tu jangan broadcast unknown packet. And then actually dalam router ni juga ada firewall. Bila orang ni buat DOS, kalau firewall dia turn on, dia akan drop the packets. So far so good? Okay sir. Okay, note saya dah bagi kan? Boleh tengok dulu. Kita take 5. Any question boleh tanya dulu. Any question? Okay, cuba tengok ni. Apakah ini? Ini ialah contoh tools DOS tool di mana attacker, some of the attacker team ataupun hackers team, mereka dah buatkan tools di mana very easy. Kan kalau kita belajar tadi, DOS ni dia hanya menggunakan apa? Target IP address kan. So let's say kita nak attack IP address ni 192.168.0.5 ni, kita just bagi IP address dia, and then kita boleh set berapa packet, port apa kita nak serang, macam UDP tadi. Port apa kita nak serang? Kita nak serang 80, iaitu kita nak serang website dia punya port. And then kita nak letak how many packets yang kita nak hantar, 1000 ke 50,000 ke, kita set, and then kita boleh start the flooding. So nanti at the back, nanti actually tools ni akan hantar packet tu. So tak adalah kita pakai CMD, command line macam tu. Right? So sama juga dengan XOIC, kita letak IP address dia, letak port, and then kita letak protokol apa kita nak serang, TCP ke UDP ke, ni yang kita dah belajar tadi kan, TCP dan UDP, and then kita send a message. So ini menunjukkan betapa bahayanya DOS attack, di mana attacker boleh download je tools DOS ni kat internet and then launching the attack. Okay, so bear in mind, okay, tapi ada drawback lah pada saya. First, kalau you pakai tools macam ni, okay, hanya awak seorang je lah yang buat attack, betul tak? Okay, that's why advanced hacker dia akan buat scripting dalam bentuk Python ke apa language, and then dia akan embedded dalam gambar ke lagu ke macam tu, then dia akan sebarkan seluruh dunia, so that dia akan dapat banyak botnet. Okay, so sebagai administrator, sebagai security analyst, kita kena tahulah macam mana dia orang buat ni. Okay, so now kita dah tahu kan, diorang ni buat IP spoofing dulu, mereka ni serang pakai TCP. So kita kena sebagai admin, kita kena pastikan macam saya cakap tadi, sentiasa patch, and then firewall kita tu sentiasa updated, dan firewall pun dia perlu update, ada firmware yang perlu update, sentiasa updated, and then firewall kita sentiasa up lah untuk menangkis setakat low orbit ni dia nak serang kita punya server, dia seorang nak serang, kita punya firewall boleh drop the packet lah actually, macam tu. Okay, okay, so this is how to defend against DOS attack. Saya dah banyak dah ceritakan tadi,
First thing first, kalau you dapat soalan macam ni, you boleh jawab scene cookies, RST cookies, microblock and stack tricking. And then you need to understand how the attack occur. So kita dah belajar ini. And then kita kena tahu macam mana nak configure firewall to disallow incoming protocol or all traffic, disable forwarding of directed IP broadcast packet on router. So kita dah belajar juga ada attack yang berlaku dekat router. So kita saya dah tunjukkan tadi, kita boleh masuk routers and then kita boleh tick. Dia macam tick saja untickkan enable forwarding. Macam tu. Saya dah buat dah benda ni dekat routers. So siapa yang ada wifi kat rumah, you dapat modem kan daripada Unify, daripada TM kan. Actually modem tu, Unify modem tu you boleh masuk dalam tu You tengok dekat belakang modem tu dia ada IP address dan dia ada password kalau tak silap. Okay. So you boleh masuk dekat situ dan you boleh buat configuration on your routers. Okay. Yang configure firewall ni, jap saya demo sikit. Cuba baca configure firewall tu. Okay, saya try share entire screen. Nampak tak share entire screen? Nampak Nampak sir. Right. Ini firewall tau. Okay, kan dia cakap sini macam ni kan. Configure firewall to disallow incoming protocol. Apa protokol yang kita nak, siapa tahu apa protokol yang kita nak disallow kan? Apa protokol yang kita tak nak layan? DOS ni dia pakai protokol apa? Apa packets yang dia hantar kalau nak buat DOS? ICMP packets. Kan kita ada nampak banyak kan ICMP packets kan ni, ICMP echo request packets. So internet control message protocol ni yang kita perlu avoid So macam mana nak avoid dia? Okay, so cari you punya firewall. Saya cuba sebab setting kat sini ni bukan kot. Mana firewall? Check firewall status. Okay. Okay, nampak kalau saya punya firewall ni, kalau you all tak ada antivirus, okay, you boleh drop down ni and then you enablekan firewall awak. Tapi macam yang saya cakap, saya pakai Windows 10 dan saya ada McAfee personal firewall tau. So McAfee ni dia akan bergabung dengan Windows Defender dan dia akan merge. Okay, so now kat sini firewall Windows saya tak berfungsi sebab firewall untuk laptop saya di cover oleh McAfee. Macam tu. Tapi untuk awak boleh turn on kan firewall awak kat sini. Okay. So macam mana untuk kita drop ataupun disallow incoming protocol ni sir? Okay. Windows 10 ni pun saya baru pakai. Saya try Kita pergi kat advanced setting. Dekat sini ada incoming rules dan outgoing rules. Inbound rules bermaksud paket daripada luar nak masuk ke dalam. Outbound rules ialah paket daripada dalam laptop kita nak pergi keluar. Contoh kita nak pergi Facebook, lalu apa? Lalu protokol apa? Ini pula ini outbound Facebook nak, kalau kita daripada dalam nak keluar. Inbound rule is daripada luar nak ke dalam. Contoh saya buka Facebook nak bagi gambar ke browser saya. So tu inbound. So ni lah dia allow disallow. Okay. Allow disallow. So protokol. Okay, cuba tengok protokol. Okay, ni group ataupun apps. Adakah kita nak avoid daripada Zoom daripada masuk ke laptop kita, kita boleh disablekan Zoom. Okay. Tapi sekarang ni kita nak avoid daripada DOS kan. So DOS ni dia pakai protokol apa? Dia pakai protokol ICMP. So kita kena carilah ICMP punya paket. Semua ICMP punya paket. Okay, now you nampak kan UDP, TCP kan. Mana ICMP punya paket?
So ni kan ICMP punya paket. Ada je ni you boleh disablekan. Mana lagi ICMP? You boleh search lah ICMP. Okay, so ni yang ICMP packet macam ni yang yang ni kan ICMP ni. Okay, file and printer. Dia buka ICMP packet dia, kita boleh disablekan. Okay, kalau kita disablekan ICMP ni, of course kita tak boleh nak buat printing sharing lah, ataupun network printer lah. Macam tu so any ICMP protocol yang ada, kita boleh disablekan. Okay, tapi jangan buat lah saya tunjukkan konsep saja. Okay, actually you kena betul-betul tahulah apa ICMP packets yang kita nak disablekan. Kalau kita tengok kat sini, ni core networking ni. Mungkin kalau kita tutup antara ICMP packet ni, dia akan menyebabkan internet kita tak jalan. So kita memang betul-betul kena tahulah which ICMP packet yang kita nak shutdownkan ataupun nak disallow. So kalau you tengok ada website yang bila you ping dia tak respon. So teknik yang dia pakai ialah by disallowing ICMP packet. Right click and then hanya disallow the packet. Okay, sama dengan outbound rules. Okay, dekat sini kan firewall ni juga kita boleh nanti saya tunjukkan lagi bila mana kita dah masuk chapter 3 berkaitan dengan firewall. Okay, clear kelas? Yes, sir. So you nampak kan firewall dia tadi. So actually inbound dengan outbound tu kita boleh allow, disallow. Tapi saya nak tanya. ICMP tu maksudnya kita tak boleh disable sesuka hati lah? Betul. Kalau tengok kat sini, okay, kalau setakat printer sharing ni tadi kita beranilah nak disallowkan dia. Tapi printer tu dah tak boleh pakai network. Macam tu. So maksudnya kat sini kalau let's say lah ini ialah server kan, kan, kita tak nak orang ping kita, kita tak nak orang hantar ICMP packet kat kita. So some of the important ICMP packet ni kita boleh disablekan. Tapi which one tu kita kena further study. Kita kena tahulah macam tu. Okay, for now ni I pun baru first time tengok my packets inbound ni. So I pun tak pastilah benda ni. Okay, multicast listener dan query ni semua. Okay, IPv6 ni tak apalah. Yang kita kena block ialah IPv4. Macam ni kan, destination unreachable fragmentation needed. Okay, ini biarkan on lah. Macam tu. So far saya tak nampak ICMP packet yang berbahaya. Ini semua okey. Okay, ini semua okey. Kecuali yang printer sharing ni tadi saya rasa boleh disablekan. Macam tu. Okey. Tapi saya takut nanti saya tak boleh nak pakai printer pula. So now ni actually saya kena test lah daripada laptop lain, cuba minta dia ping saya punya PC ni, boleh ke tak? Saya rasa saya punya McAfee ni dah cover dah. Dah cover dah. Kalau orang try buat untuk DOS saya punya laptop ni, dia akan dapat unreachable macam ni. Destination host unreachable. Okay, that's why saya turn on kan ni. Okay. Kalau tak nanti dia tak dapat message ni nanti. Destination host unreachable. Okay, clear tak? Okay. So basically kita tahulah macam mana DOS attack berlaku. Okay. Okay. Demo kalau siapa yang tak tengok lagi. First, saya akan dapatkan iPad 2 saya. Ni kan, 89 kan. And then saya akan tengok, saya pakai Mac, NMac Saya akan tengok siapa ada dalam network UiTM sekarang. Okay, so now saya nampak ada satu Samsung. Okay, Samsung. Ni Samsung contohnya kan. So next saya try ping dia respon ke tak. So dia respon kan, dia respon. Maksudnya ada
ada seorang lah mangsa kita dalam network UiTM ni. Okay, and then saya akan tengok, saya akan letak minus A untuk tengok PC name dia. Okay, PC name dia tak dapat. Okay, tapi tak apa. Then barulah saya boleh launch apa? Launch DDoS attack tadi dengan letak minus L 64. Okay, minus W minus T. Ping transmit fail lah. Okay, ping transmit fail. Okay, jap. Okay. Okay, so basically dia akan ping IP address ni dengan 64 bytes with unlimited packets. Okay, ni ping transmit fail sama ada firewall saya yang tak bagi kita buat DOS ataupun router, sebab sekarang ni saya pakai UiTM punya Wi-Fi tau. So ataupun Wi-Fi ni yang agak encounter. Kalau saya pakai kita punya hotspot, saya punya telco punya hotspot, saya try untuk buat DOS attack kepada IP address lain, dia boleh jadi. Okay, so basically ini yang kita nak, kita command untuk buat TOD ataupun DOS attack. Okay class, so far so good? Good sir. Okay, sir. Okay, yang ni awak boleh buat tapi jangan buat dekat IP address luar, sebab kalau you buat macam ni, firewall depan, firewall diorang boleh detect, okay? Firewall diorang boleh detect IP address awak. Awak try untuk buat DOS attack. So diorang akan keep in logs lah. Kalau nak buat, cari IP address handphone awak ke, laptop sebelah ke, macam tu. Okay, and then how to defend against DOS attack lagi, maintain virus protection on all clients on your network. Okay, ni yang saya cakap, maintain OS patches, saya dah beritahu, and then establish policy for downloading software. Yang ini sebagai admin, kita sebagai admin, kita bukan normal user, kita orang IT, kita orang CS dekat satu company tu. Kita perlu bagi awareness kepada user kita lah. Jangan download sesuka hati, jangan, kalau nak download tu make sure dia daripada website yang legitimate, website yang original. Okay, so sebab apa? Virus and worm, DOS ni, DOS tu dia boleh embedded dalam worm, dalam Trojan. So bila user kita terdownload Trojan dan dia double click Trojan tu, dan at the back dia jadi zombie ataupun dia jadi botnet. Bila jadi botnet, dia akan consume banyak network data, network quota company kita. So kat situ network kita akan congest lah nanti, macam tu dia akan kacau network. Okay. Okay, next, apa jenis tadi DOS kita dah settle dengan DOS. Okay, apa lagi jenis-jenis DOS yang ada ataupun attack yang ada? Okay, cuba tengok ni, kita ada buffer overflow attack. Okay, is this more common than DOS attack a few years ago? Still a very real threat, still happening lah. Ada juga, still lagi ada attacker yang menggunakan buffer overflow attack ni. Okay, designed to put more information in the buffer than it's meant to hold. Okay, and then the application design can reduce this threat and more difficult to execute. Okay, so buffer overflow ni apa maksudnya? Macam mana dia berlaku? Okay. Okay, kalau awak tengok buffer overflow ni, dia berlaku dekat application ataupun software program. Contohnya PDF Acrobat Reader awak. Sorry, Adobe PDF Reader, okay. That's why awak nampak Adobe PDF awak tu sentiasa update, selalu update tak? Kan Adobe Reader. Kebanyakan application contohnya Photoshop software, game awak, PDF Reader, Microsoft Word, bila dia buat application ni dia perlukan WAM untuk dia run. Okay, dia perlukan WAM untuk dia run. And then macam mana cerita? Okay, contoh satu-satu software tu dia ada
untuk runkan software tu dia perlukan RAM contohnya untuk runkan Photoshop dia memerlukan 20 megabyte of RAM. I think kita dah belajar dekat kelas OS kan, siapa yang kelas dengan saya, okay. Contoh kita ada 2 GB RAM atau 4 GB RAM. Kalau nak main game je perlukan 1 GB RAM kan. Lepas tu tinggallah 1 GB RAM lagi. So and then dah buka game, kita buka pula Photoshop. So Photoshop memerlukan 500 MB RAM. So bila laptop kita dah banyak guna RAM, maka dia akan jadi lembab, lagging, itu semua. So tu penggunaan RAM. Okay. Okay, let's say saya ada satu satu application ni. Saya ada satu application ni, Acrobat PDF Reader. Okay. Acrobat PDF Reader ni bila dia nak run, dia memerlukan 7 MB RAM. Okay, dia memerlukan 7 MB RAM. Okay. Tapi dia memerlukan 7 MB RAM tapi bila mana kita nak buat buffer overflow attack, okay, buffer ni maksudnya a temporary temporary RAM ataupun temporary size RAM yang diperlukan untuk run Acrobat Reader kita ni. Let's say dia hanya memerlukan 7 MB RAM saja untuk run kita punya application ni. Tetapi attacker ni dia bijak, okay, PDF Reader ni hanya memerlukan 7 MB RAM kan. Apa kata saya put extra package ataupun dia put extra data ataupun message kepada PDF Reader ni, so that buffer RAM yang 7 ni dia tak boleh nak menampung message ataupun data yang Adobe Reader ni perlu baca. Okay, so that let's say dia memerlukan Adobe ni bila dia nak buka dia memerlukan 7 MB RAM. Tapi bila kita hantar, dia seolah-olah memerlukan kita hantar message yang lebih kita hantar message yang lebih, iaitu kita hantar 9 MB of RAM, MB of data macam tu. Okay, so lebihan 8 dan 9 ni extra data ni, lebihan ni dah tak boleh nak ditampung oleh buffer ni 8 bytes of data 8 bytes of RAM data ni, okay, of the application ni. So lebihan data ni dia pergi mana? Dia akan loaded into the RAM, okay, loaded into the RAM, menyebabkan macam yang kita cakap tadi, RAM bila dia dah banyak sangat menampung, ini baru 8 dan 9. How about kalau kita letak beribu-ribu lebihan data kat sini, so dia loaded to the RAM, and then RAM tu akan congest, RAM tu akan berat dan dia akan menyebabkan application tu crash. So that's why kadang-kadang bila kita run PDF Reader tu, sometimes dia hang, betul tak? Ataupun kita run Photoshop, sometimes dia hang. Okay, kadang-kadang dia punya buffer memory yang ada dekat dalam application tu, dia tak boleh nak menampung apa yang kita tengah buat. Okay, kita letak gambar, nak letak video kan, dia tak boleh nak menampung. Gambar, video tu semua data lah kan, betul. So dia tak boleh nak menampung apa yang kita nak, data yang kita nak letak dalam application tu. So lebihan data tu actually dia akan loaded into memory dan dia akan congestkan RAM server tu atau PC kita, menyebabkan PC kita corrupted ataupun hang lah. Macam tu, crash. Kita panggil crash kan, dia panggil crash. So how to mitigate it is by siapa yang punya tanggungjawab ni? Developer of the application tu lah. Kalau lepas ni you ditugaskan untuk develop Photoshop, Acrobat Reader untuk Malaysia punya company, so you kena fikirkan buffer ni buffer ni kena lebihkan ke, ataupun kalau ada lebihan data macam mana you nak handle, you masukkan queue ke kan, 1 Q1, 2 Q2. So lepas dah proses ni barulah masuk, dia macam tu. Okay, so tu dia buffer overflow application dekat software ataupun program ataupun application. Okay, anti-spoofing yang saya dah ceritakan tadi, di mana anti-spoofing kita nak attack destination ni ataupun
kita nak attack sesuatu benda tu, sesuatu target tu, kita tak naklah guna IP address kita, betul tak? So kita kena ambil IP address mangsa ni tadi, contohnya 888, kita letak dekat IP address kita, barulah kita buat serangan. Macam dekat Smurf attack dan DR, distributed reflection di DOS. Okay. Okay, so konsep IP spoofing macam tu saja. Kita ambil IP orang dan kita buatlah this and this and this. Okay. Okay. So dia punya definition, the creation of IP packet which have modified source address. Ni source address, IP source address. In order to hide the identity of the sender or impersonate another computer system or both. Okay, used to gain unauthorized access to computer yang macam ni, ataupun kita digunakan untuk DOS attack macam Smurf attack and DR reflection. Okay, how to defend? By simply macam yang ni senang saja, by simply make sure you all laptop you all, PC you all ada firewall turn on, antivirus turn on, antivirus with firewall, patch OS. So itu saja dah membedai daripada serangan IP spoofing. IP spoofing ni teknik yang lama dan tidak berkesan lagi dah sekarang. Okay. Firewall, kalau ada firewall ataupun dalam network kita ni, dalam network UiTM, sometimes nanti kita akan belajar ada firewall yang boleh detect IP spoofing ni. Okay. Okay, session hacking pun saya dah terangkan. Okay, session hacking ataupun session hijacking ataupun kita panggil sebagai man in the middle attack. Okay, the purpose is to take over the TCP session. Okay, most common is the man in the middle attack, can also be done if the hacker gain access to the target machine. Dia ada dua teknik, sama ada kita buat, okay, contoh ni victim and then ni server. Okay, dia nak pergi ke, contoh server ni ada website istudent.uitm.edu.my. Okay, bila awak tengok rupanya website tu tidak ada HTTPS. Awak pun pergi kat login page, awak masuk login page dia, username, password. Okay, username, password. Okay, first thing first, man in the middle attack, bila awak masuk username and password dekat website yang tidak ada HTTPS, attacker ni dia boleh simply je dapat awak punya password. Okay, by using sniffing attack, SNIFFING, sniffing attack, menggunakan tools Skin Enable ataupun Wireshark, kita boleh dapat username and password awak. So tu first method dalam man in the middle attack. Second method ialah session hacking. Bila awak tengah dah successfully log in ataupun verified, server akan bagi session. So session ni juga kita boleh dapat menggunakan tools tadi juga, Wireshark dan Skin Enable tadi. Okay, so kita ambil session awak kat sini and then kita ambil session awak dan kita boleh gunakan. Macam mana nak gunakan? Contoh kita pergi ke contoh awak dah download, awak dah login ke iStudent, istudent.uitm.edu.my, okay, /index.php session ID equal to F7299, macam tu at the same time, at that same time, macam tu. So bila mana awak dapat session dia, awak masukkan dekat URL tu, awak akan dapat masuk profile victim ni tadi So kat sini tadi dia boleh nampak lah Aisyah Harun punya profile dia boleh masuk. So tu kita panggil sebagai session hacking. Okay, so dia boleh impact to victim. Dia boleh tengok kat sini, dia boleh transfer money kalau you buka online banking, dia boleh buat identity theft, change password. Bila kita dah ada session, kita dah login kepada profile tu, of course kita boleh pergi ke profile, kita boleh klik change password and then kita boleh change password orang ni tadi. Okay. Larger scale of attack, dia boleh dapat company single sign on application. Kalau awak nak tahu, sekarang ni popular dengan single sign on, bermaksud satu username and password kita boleh masuk semua application dekat dalam UiTM ni. Contoh awak login and then lepas awak login tu awak boleh masuk email, boleh masuk iStudent, boleh masuk account lain. Okay, dengan hanya satu single sign on application. So how to defend by session hacking ni? Encryption saja, encryption saja. Apa yang nak kena encryption, sir? Kami ke yang kena encrypt? Tak, bukan awak. Server ni, iStudent ni tadi,
you akan kena pastikan dia ada HTTPS dan SSL, Secure Socket Layer. That's why kalau awak perasan, kalau 5 atau 3 tahun lepas, iStudent tak ada login, tak ada HTTPS. Untuk lab session sedap je kami buat demo. Saya buat demo Contoh senior awak dia kena login ke iStudent dia, saya dekat kelas tu saya akan bagi password. Saya akan dekat laptop saya akan hijack password dia dan saya akan sebut dekat kelas. Password awak ialah ABC123, betul tak? Nanti senior awak tersipu-sipu lah macam tu kan. That bukan salah user sebenarnya, salah server iStudent pada waktu itu yang tidak ada SSL ataupun Secure Socket Layer. SSL ni dia akan encryptkan password user okay. HTTPS yang awak nampak dekat website URL tu dia akan encryptkan. Rather than password 123 ni, bila user masukkan SSL tu, HTTPS tu akan encrypt dia, ABC, dia akan jadi NKOW $, macam tu. Okay, itu fungsi HTTPS. Okay, so bila dia dah encrypt, attacker ni nanti dia akan dapat yang encrypted version of your password. So dia tak adalah dapat 1, 2, 3, 4, dia dapat encrypted. So selamatlah awak. So macam tu So tu yang dia maksudkan dengan encryption. Okay, melalui SSL ataupun HTTPS. Other than that, session ID ni juga perlu di-encrypt. Dan perlu diletak session time dia, session timeout dia. Okay, session timeout dia. Maksudnya setiap 10 minit session tu akan berubah macam tu. Okay, so ataupun dia dah log out je, dia matikan browser je, terus session tu akan kill. So tu caranya untuk kita avoid daripada session hacking. So ini developer, awak lah programmer kan, awak semualah programmer yang kena buat session ID, encrypted session ID. Ini kalau awak jaga server, awak kena pastikan semua website awak ada HTTPS. So in summary, kita dah belajar most common network attack kita dah belajar session hacking, Trojan horses, DOS, buffer overflow, and how to mitigate, how to avoid daripada kena attack daripada DOS attack ni semua by using virus protection software, router configuration, smart email policy yang bagi awareness kepada user tadi tu, monitor network traffic, maintain current patch, okay, dan macam-macam lagi. Okay, how to defend against Trojan horses and virus. Okay, do not open unknown attachments, strictly monitor software download, defend, and then routinely update system. Okay, kena pandai defend against buffer overflow, keep security patch update dan sebagainya. Okay, itu saja most ataupun types attack yang ada, okay, yang you perlu tahu, and then tahu macam mana dia berlaku, macam mana nak mitigate ataupun nak defend. Okay, so far so good. Any question, class? Ada part yang sama-sama? Kau nak cerita banyak lagi tapi saya go through saja ni. Sir, Ya? kadang-kadang kalau saya buka internet, kadang ada jumpa apa ni, I'm not bot tu, sir. Sorry? Yang kan kalau kan kita perasan kalau kadang saya buka Google lah, nanti kadang dia akan ada satu pop-up, nanti dia tulis I'm not bot. Itu salah satu untuk elak DDoS juga ke, sir? Betul. Awak pakai antivirus apa? Saya pakai Windows Defender. Windows 19 saja. Bila buka Google maksudnya apa? Dia bagi tahulah mana website okey, mana website tak okey, macam tu. Tak, kadang-kadang ada satu tu dia akan keluar I'm not bot untuk klik. Saya pun tak tahu sebab apa. Oh, Dia janganlah kalau macam tu. Kalau macam tu, notification kita dah belajar. Please avoid any of the security alert punya notification. Faham tak? Security alert punya notification Okay. Kalau boleh awak boleh share contohnya
contoh yang awak dapat, apa yang saya nak masukkan dekat sini, nampak ni Kalau awak pakai antivirus, contoh McAfee, mana-mana domain yang betul-betul secure, dia akan bagi tahu, nampak? Saya search UiTM, kan? Saya search UiTM, kat sini McAfee akan bagi tahu. Website ni legitimate, macam tu. Ataupun saya search UiTM, mana dalam banyak-banyak result ni, mana website UiTM yang legitimate? Yang ni, tested daily, macam tu. Boleh? Okay. Other than that, kalau awak tak ada antivirus kan, kalau awak tak ada antivirus, ni semua jangan tengok lah, ini semua plugin saya ni semua plugin ni. Nak tengok UiTM punya keyword ni berapa orang cari sebulan. Okay, student portal berapa orang cari sebulan, macam tu. So kalau awak buka Google, I am not bored, cuba tulis apa dekat message ni. So basically kalau any security alert kan, jangan percaya sangat lah. Unless you memang ada antivirus on that notification on that from your own antivirus. Okay, Haziq Fikri. Is it possible to do DOS attack using VPN? Yang ni kita dah discuss saya rasa, okay, dalam video. Kalau awak guna VPN tu konsepnya, kalau awak pakai VPN yang berbayar, yang legal, contoh saya pakai Tiger VPN contohnya, legal, berbayar. Bila kita masuk dalam VPN tu, kita hanya berada, network kita berada di negara tersebut lah. Contoh saya selalu masuk US kan, Europe country ke macam tu kan. So sama saja kalau kita buat DOS pun, orang polis kat sana yang akan detect IP address kita. Polis kat sana akan detect IP address kita, and then dia boleh trace balik kita ni berasal daripada mana. Dia akan tanya VPN company tadi, IP ni berasal daripada mana. Oh, IP ni klien kami, dia berasal daripada Malaysia. Email address dia azizi@uitm, macam tu. Okay. So memang boleh berlaku DOS ni, tapi senang di trace. Any question? Any other question? Okay, saya anggap tak ada lagi. Okay, with that, thank you very much. I hope you can recap whatever we have learned today. Alright.